Tuan-tuan, salli ala sayyidina Muhammad, biar tak dapat banyak, sikit kita bagi ke orang. Supaya ilmu tu berterusan. Dia panggil 3 perkara, salli ala sayyidina Muhammad. Idza mata ibni Adam inqata ali amali ila 3. Bila mati seorang anak Adam, putus semua amal kecuali 3 benda. Sadaqatun jariyah, al-ilmu yantafa'u bih. Sedekah jariah, ilmu yang manfaat. Dan yang ketiga, salli ala sayyidina Muhammad, awalun salan yad'ulah. Tuan Ibrahim Tuan Man khutbah di satu hari dia sebut, dalam 3 benda yang amal dia takkan terputus bila mati ni, 2 ada potensi untuk berhenti. Bila kita mati, tuan-tuan bagi sedekah jariah, dia panggil wakaf. Wakaf tu lagi orang duk guna lagi tu terusan sampai. Tapi sampai bila? Sampai orang dah tak guna dah wakaf. Tuan-tuan faham tak? Tuan-tuan bagi kapet ni tak? Selagi orang duk beramal atas kapet ni, orang duk semayang atas kapet ni pun semua, tuan-tuan dapat pahala. Sampai bila? Sampai orang dah tak guna dah rosak, orang dah buang, berhentilah, tuan-tuan, tak biar. Jadi ada potensi berhenti tak? Ada. Faham tak macam mana? Tuan-tuan wakaf kipas. Kipas tu rosak, orang buang. Kalau orang cerdik sikit, yang pengurus wakaf ni cerdik sikit, rosak, dia tak buang, dia pergi jual scrap, dia dapat duit sikit, dia beli yang baru. Dia pahala orang tu sambung lagi. Tuan-tuan faham tak ni? Jadi ada potensi berhenti tak? Ada. Anak yang soleh yang kedua, ada potensi berhenti tak? Tuan-tuan, berapa ramai cucu yang boleh doa kat Tok Wan dia? Kita ada Tok Wan kan? Tuan-tuan doa tak kat Tok Wan kita? Ya Allah, ampunlah dosa Tok Wan ku, ya Allah, ampun dosa. Tapi kat ayah kita ada doa tak? Tuan-tuan faham tak aku tanya apa ni? Jarang cucu nak doa sampai kat Tok Wan. Cicik apatah lagi lah. Maksudnya, potensi untuk berhentinya doa anak yang soleh ni, ada tak? Ada dengan kematian anak yang soleh. Tapi satu tak berhenti dah sampai bila-bila. Apa dia? Ilmu yang manfaat. Tak berhenti lah. Kita bagi ke orang tu buat amal, orang tu bagi ke orang tu pula, orang tu buat amal, orang tu bagi ke orang tu pula, orang tu buat amal, orang bagi ke orang tu pula, sampai hari kiamat beliau tak berhenti. Yang ni kita kena berebut, tuan-tuan. Dalam kitab Salih Asyid Muhammad, Ibnu Kathir cerita, bila duduk depan timbang mizan tu, waktu timbang kita dah berat dah, belah dosa banyak lah. Kita boleh nampak, oh ni dosa buat ni dosa buat tu, ni dosa buat ni, ini amal ni, yang ni buat ni amal ni buat amal tu. Nampak ni puasa punya pahala ni, ibadat ni punya pahala ni, qiyam mulai punya pahala. Nampak. Tiba-tiba mai satu yang kita tak nampak, dia main macam awan ya. Duduk belah timbang belah kanan, berat. Kita kata yang ni apa? Yang ni tak tahu apa ni, yang ni apa ni? Itu ialah amalan-amalan yang dihimpunkan, yang diamalkan oleh orang lain yang kamu tunjuk kat dia baru ni. Tuan-tuan faham? Man dalla ala khair falahum mithlu ajri fa'ili. Siapa tunjuk satu benda kebaikan, maka pahala baginda seperti mana dia melakukan, dan tidak dikurang walau sedikit. Man da'a ilal huda kana lahu min al-ajri min ujuri man tabi'ah min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'. Siapa tunjuk satu jalan kebaikan, maka pahala baginda seperti mana pahala dia melakukan, dan tidak dikurangkan walaupun sedikit. Kita buat belum tentu ikhlas. Kita suruh orang buat, dia buat ikhlas, kata ikhlas, kita dapat pahala sempurna sikit pun tak kurang. Ni kadang-kadang duk semangat kita duk ajak orang buat amal tu, ajak orang buat ni, pasal apa? Kita duk harap nak tumpang pahala orang. Tuan-tuan kena pulun yang ni. Tuan faham tak ni? Sampai ni banyak ilmu yang manfaat. Sadar saya Muhammad. Nah, tu pun nak kena jihad juga. Sebab syaitan duk main bisik kat kita. Nafsu duk bisik kita. Dia kata apa? Hang nak ajak orang buat apa, hang pun tak buat. Ni bisik. Hang duk suruh orang buat baik, hang pun tak baik ke? Tetapi tengok lah benda tu. Kata hang nak halang orang buat maksiat, hang pun boleh tahan dulu ni. Ni yang baru belajar pakai kita ya. Kata ulama sebut, jangan tertipu dengan kata-kata syaitan yang sering mengatakan, kamu berhentilah daripada berdakwah kerana kamu juga tidak baik. Tuan faham ni? Tapi kata dekat diri kita apa? Aku ajak orang buat baik ni pasal apa? Pasal aku tak baik lah, aku duk ajak orang buat baik. Mudah-mudahan aku tinggal benda tak baik tu, pasal aku malu dengan duk ajak orang buat baik. Dia jadi motivasi kita kan? Yang aku duk halang buat maksiat, pasal aku tak baik lah, aku duk halang orang buat maksiat ni. Pasal apa? Dengan harapan saya aku malu dengan duk ajak orang tinggalkan maksiat, aku pun akan meninggalkan maksiat aku. Itulah cerita dia. Buat tu bukan untuk orang, buat tu untuk diri kita. Lawan syaitan. Yang ketiga, jihad menanggung kesulitan ketika berdakwah. Kita nak sampai dakwah, nak jihad. Jihad apa? Sulit-sulit yang mai.
Sudah menjadi sunnatullah dalam usaha dakwah akan ditentang oleh musuh-musuh dakwah yang terdiri daripada syaitan dan pengikutnya di kalangan manusia. Seorang berdakwah hendaklah bersabar dengan ganjaran yang besar dijanjikan oleh Allah di akhirat nanti. Mereka lah orang-orang yang beruntung. Dalam menyampaikan ilmu ni, kita ada debate tu tuan-tuan. Dulu waktu kita tak apa nak baik dulu tuan, kawan ramai semua baik kita. Lepas mula duk hantar tazkirah sikit dalam grup WhatsApp tu, duk post tazkirah sikit dalam Facebook tuan-tuan, ada kawan-kawan dah unfriend lah. Block pun ada dah. Ni Allah belagak baik tuan-tuan. Kata kita macam fitnah kita. Sampai ada yang kata kat saya, "Ustaz, saya berubah jadi baik Ustaz. Dulu waktu saya jahat lu orang tak pernah kata kat saya. Waktu saya jadi baik ni orang fitnah saya Ustaz. Kalau saya tahu menjadi baik saya jadi macam orang dulu." Tak nak cerita. Tuan-tuan saya semak, tak pasal apa? Sebab sifat dia lagu tu. Guru saya kata, bila kamu milih jalan agama, kamu milih jalan untuk diuji. Kamu milih jalan untuk diuji, jalan fitnah. Salat semak, jalan dicerca, jalan dikata. Umpama dia seorang tukang jahit, dia memilih untuk jadi tukang jahit, sudah pasti dia akan berhadapan dengan tajamnya jarum. Orang jadi tukang jahit, dia mesti kena. Mesti sekali, mesti luka kat tangan. Tak duduk komplain lah. Aku ni luka tangan-tangan apa semua. Pasal apa luka tangan? Duduk jahit apa? Pasal apa? Hang dah pilih nak jadi tukang jahit. Tuan-tuan faham tak ni? Kita, kalau kita nak pi ke KL tuan-tuan, kita nanti lalu Keluar Tol kata, Keluar Tol sehari lalu simpang Aluk Stang Utara, kemudian jumpa Aluk Stang Selatan, kemudian pi lagi sehari sampai Gurun, sehari pi lagi sampai jumpa nu apa ni Sungai Perak, pi lagi sehari jumpa nu Kuala Kangsar, pi lagi jumpa Ipoh, pi macam tu lah lebih kurang. Faham tak macam? Itu jalan dia nak pergi Kuala Lumpur. Tapi apa-apa nak pergi Kuala Lumpur dah, keluar-keluar pi jumpa Changlun, lepas Changlun Bukit Kayu Hitam. Kayu Hitam yang mana pi tu sekalian. Tu maksud tu jalan salah. Jadi pilih jalan untuk jalan dakwah ni, jalan nak buat kerja agama, bukan setakat nak menyampaikan agama. Kita nak ada agama kat diri kita sendiri pun kita akan berjumpa dengan halangan-halangan macam ni. Maksud dia apa? Kita telah berada di jalan yang betul. Faham tak ni? Dia pakai sunnah Rasul SAW. Gue jumpa guru saya seorang ulama di kota Yaman, ulama tua. Dia kata apa? Dia kata al-ulama warasatul anbiya. Ulama ni pewaris Nabi, dia kata. Waris Nabi ni bukan setakat waris ilmu Nabi SAW, tapi waris juga dengan akhlak Nabi, tapi waris juga dengan ujian dan fitnah yang dilalui oleh Nabi SAW. Sebab tu lagi hebat dia, yang nama dia ulama, lagi hebat ujian dia. Pasal apa? Pasal dia mewarisi ujian dilalui oleh Nabi SAW. Sebab itu jalan agama. So dia lah tuan-tuan, bila kita bawa agama ni orang kata kat kita, tuan-tuan redha sudahlah, duduk diam. Pasal apa? Pasal yang pertama dia, kita dulu banyak dosa, Allah nak ampun dosa kita. Tak ingat tu? Nah ni, dia mula dah pakai serban, mula pakai jubah, orang kata kat kita, Allah tu nak tunjuk baik sangat tu. Orang kata tuan-tuan, kita pun geram. Kita pergi masjid, Allah macam bagus sangat. Dia geram, dia tebal telinga berasa kan. Tak usah fikir dia nak kata apa fikir dia. Bukan dia bagi pahala kita apa tuan. Dan satu lagi, tuan-tuan jangan duk pergi balas balik dia. Kalau tuan-tuan balas balik dia, tuan-tuan sama sopa dia. Tiap ni. Dia kata apa? Dia pebak kita. Kawan kita jenis batu api ni ramai. Dia memang jumpa kita, dia kata apa? Hantar dak tu. Aku tahu hang lah ni duk berubah jadi baik apa semua aku. Seronok betul yang aku tengok hang lah ni, Allah. Aku pun teringat dia macam hang. Tapi hantar dak kawan kita tu. Jenis batu api. Hantar dia kata apa kat hang? Aku pun geram dengar. Aku rajak dia ni. Dia kata, aku pun geram dengar. Hantar dia kata kat hang lah berlakunya lebih apa semua. Kita kenal dulu hang lagu. Kita ni tentang geram ni. Tuan-tuan diam, sabar dah. Hantar kata, fikir dia. Tahu siapa? Tuan-tuan ingat satu benda. Allah nak ampun dosa kita. Allah bagi pahala free. Tapi boleh tak kita nak sabar tu? Tuan-tuan, silap-silap kita kata apa? Awak ingat dia seorang tahu aku apa. Ni aku tahu lebih tak. Ni semua dalam tangan aku. Tak ada ulama update Facebook dulu. Inilah manusia. Macam itulah kita tuan-tuan, sabar. Dosa banyak, Allah nak ampun dosa kita. Yang kedua tuan-tuan, tahu pasal apa? Dia panggil Salih Muhammad. Dia panggil saringan. Nak lepaskan
ke tak lepas hang dengan saringan ni. Nak upgrade ni, dia ada saringan dia. Tuan-tuan nak masuk di tahap tu, tuan-tuan masuk UPSR. Tuan-tuan nak masuk universiti, tuan-tuan dia ada SPM lah, apa semua sebagainya. Saya semak. Dia mesti ada saringan dia. Kalau tak lepas, hang duduk dekat tempat tu. Even worse, tak lepas, hang turun balik lebih teruk pada itu. Sebab yang ketiga tuan-tuan, Allah bagi ujian kita ni pasal apa tuan? Tak pasal apa? Sallallahu alaihi Muhammad. Pasal Allah nak angkat darjat kita. Sebab sudah. Nabi SAW kata apa? Allah akan bagi satu istana di tengah syurga kepada orang yang mengelak daripada berbalah walaupun dia betul. Kita mengaji kan? Betul. Betul. Hang betul ke? Betul. Tok Guru saya pesan, Jafri nak buka madrasah, Allah uji, ingat. Mana-mana ustaz mana yang buka madrasah, semua akan diuji dengan fitnah. Fitnah apa? Fitnah bila kita menguruskan duit wakaf. Betul. Tok Guru je Saleh waktu mai pecah tanah madrasah saya, dia kata apa? Bawa cangkui, hang dah cangkui, hang jangan lepas cangkui. Maksud dia apa? Kita dah tebas dah tempat tu. Sekali orang kata kita, jangan lepas cangkui, terus cangkui. Terus. Pasal fitnah akan mai. Selagi kamu buat benda betul, tak usah duk kata apa-apa. Hang buat je. Betul yang buat? Betul. Hang guna duit wakaf tu betul? Betul. Hang buat salah dari wakaf tu? Tak. Orang kata orang fitnah, bebek dah. Bebek dah. Tak payah dia buat press statement. Saya nak beritahu bahawa apa yang dituduh pada saya tu adalah tuduhan yang apa benda tu. Tak kata saya tak nak buat press statement. Tuan-tuan, duduk diam sudah, biar-biar. Pasal apa? Ini ujian dalam jalannya. Yang keempat, jihad menentang hasutan iblis dan syaitan. Salih ala Sayyidina Muhammad. Nah, syaitan adalah pengikut iblis. Iblis telah bersumpah untuk menyesatkan manusia. Allah telah merakamkan keazaman iblis dalam Quran. Salih Muhammad dan sebagainya. Ya, tuan-tuan, itu jihad. Yang keempatnya tuan-tuan, salih ala Sayyidina Muhammad. Yang pertama tadi apa? Jihad melawan nafsu. Yang kedua, jihad memahami ilmu dan petunjuk agama. Yang ketiga, jihad berpegang teguh dengan kebenaran. Yang keempat, jihad mengukuhkan hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kelima, jihad dalam duduk bersama dengan orang-orang soleh. Itu 5 bentuk jihad. Kemudian salli alaihi wasallam, Allahumma salli alaihi wasallam. Yang berikutnya tuan-tuan, Nabi SAW sebut tentang haji yang mabrur. Haji yang mabrur, peringkat amal yang paling tinggi, yang paling afdal, haji yang mabrur. Nabi SAW menyebutkan al-hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illa jannah. Tidak ada balasan yang akan diberikan kepada orang yang mendapat haji mabrur kecuali syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, apakah kelebihan daripada tanda-tanda bahawa orang tu dapat haji mabrur? Tutup yang tu tuan-tuan, tak banyak-banyak lah. Tanda orang dapat haji mabrur, tanda dia ialah hati. Dia jadi orang yang lembut hati. Itu tanda dia. Dia tak ada orang keras, dia tak ada orang keras, dia tak ada orang kasar. Bila dia balik dapat haji yang mabrur. Sebab Nabi SAW sebut, sallallahu alaihi Muhammad, ditanya, qalu ya Rasulullah, ma hajjul mabrur? Wahai Rasulullah, apakah haji yang mabrur itu? Qala Nabi SAW, Nabi bersabda, it'amut ta'am, memberi orang makan, wa ifsya'us salam, dan menyebarkan salam. Kalau sampai tahap dia menjadi pemurah untuk bagi orang makan, maksud hati dia sedang lembut. Dia rasa kesusahan orang. Faham tak ni? Yang kedua, ifsya'us salam, menyebarkan salam dengan maksud dia menyebarkan keamanan. Dia tak balik daripada orang, balik pada haji yang dapat haji mabrur, dia tak suka bergaduh dengan orang. Dia mudah memaafkan orang. Kalau dia tak suka bagi salam dekat seorang, maksud dia ada masalah dengan orang tu yang dia simpan. Jumpa orang tu, dia kena pikuk lain, maksud dia ada dendam pada orang tu. Orang yang dapat haji mabrur, dia akan maafkan kesalahan semua orang. Tak ada siapa ada masalah dengan dia. Dan dia senang untuk berjumpa dengan semua orang dan bagi salam kepada orang tu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bagi salam kat aku. Dulu kan kita berdoa semua, taklah aku dah maafkan benda dulu sudah. Mudah-mudahan Allah bagi kat aku haji yang mabrur. Faham tak ni? Kunci dia apa? Hati yang lembut. Hati yang lembut, dia mudah memaafkan orang, dia melupakan segala masalah dengan orang yang lain, dia tidak ada hasad dengki dan buruk sangka pada orang yang lain, dan tanda dia mudah untuk memberi salam kepada orang yang dia jumpa. Dan saya selamat, dan dia merasakan kesusahan orang lain dengan dia banyak memberi makan. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan insya-Allah perbincangan kita pada hari ini jadi manfaat di sisi kita dunia hingga akhirat insya-Allah.